Hijau lagi. Baru separuh batu 61,5. Assalamualaikum. Oke, pada hari ini 5 Jun dan genap sudah 5 hari kita lockdown yang bermula pada 1 hari bulan Jun sehingga 14 Jun. Oke, pada hari ini saya mendapat satu video daripada penduduk Kampung Batu 62,5 Beaufort. Cerita dia begini. Oke, saya bercakap bahasa Sabah lah kan. Biar senang sikit sebab kejadian ini pun berlaku di Sabah. Salah seorang penduduk kampung ni, penduduk kampung di Beaufort, di Batu 62,5 Beaufort, mengalami kesukaran untuk membeli keperluan dapur, seperti ialah keperluan seharian lah, macam beras dan keperluan lain lah, keperluan isi dapur lah, macam itulah. Disebabkan pada 20 hari bulan sampai 5 Jun hari ini tiada satu pun kereta api yang masuk ke dalam. Saya difahamkan disebab banjir yang melanda di Beaufort baru-baru inilah. Jadi sejak 20 hari bulan tu sampailah 5 Jun ni kereta api tak ada satu pun yang masuk. Jadi persoalannya di sini, orang-orang kampung di bagian pendalaman untuk keluar ke pekan memang sangat-sangat sukar lah. Apalagi di masa-masa lockdown ni kan. Jadi di sini salah seorang penduduk Batu 62 Beaufort ada sharekan satu video kepada saya. Dia bagi saya pagi tadi. Dia disebabkan tiada kereta api, jadi diorang terpaksa keluar juga untuk ke pekan, ke bandar Beaufort untuk membeli barang keperluan seperti beras, barang lauk-lauk seperti makanan basah apa semualah. Tapi kalau seperti macam makanan basah, macam lauk-lauk sayur itu bagi diorang tidak ada masalah lah. Biasa diorang boleh mencari sumber daripada tanaman sendiri ataupun macam ikan diorang boleh cari. Tapi kalau macam beras dan garam apa semua tu seperti barang keperluan di dapur lah, memang kena turun di pekan Beaufort. Mungkin ada kedai-kedai kecil situ, tapi kalau dah total lockdown macam ni, macam mana orang nak, mana cukup kedai apa, mana cukup peluang tu kalau orang nak beli, kalau hanya ada kedai runcit kan. Jadi kisah dia bermula pada 20 hari bulan bulan 5 hari tu, 20 hari bulan Mei, selepas banjir dan kereta api tak masuk di dalam. Jadi salah seorang penduduk di Batu 62,5 tu terpaksa keluar dengan menggunakan troli. Troli itu troli untuk rel kereta api, jalan kereta api. Dia tolak troli itu daripada Batu 62,5 sampailah ke Batu 60. Selepas sampai ke Batu 60, barulah dia dapat cari kereta sewa ataupun orang panggil di Sabah kereta charter. Charter kereta daripada Batu 60 ke pekan Beaufort, bandar Beaufort. Tambang pergi balik 40 lah daripada Batu 60 ke pekan Beaufort. Tapi cerita dia ni, nak cerita kan, daripada Batu 62,5 dia tolak troli sampai Batu 60, mengambil masa 2 jam. Bayangkan tu, 2 jam tolak troli. Troli ni dia guna untuk letak barang-barang dia, barang-barang macam beras dan keperluan lain lah. Dia tolak troli daripada Batu 62,5 sampai ke Batu 60 untuk dapatkan kereta.
bayangkan mengambil masa dalam 2 jam. Memang kalau kalau hati tak cekal, orang kata memang tak sanggup nak pergi. Tapi disebabkan perluan tu penting. Macam dia ni, dia ada anak, ada 3 orang anak kecil-kecil lagi. Kalau dia tak keluar, macam mana nak makan? Pihak kereta api Sabah pun tak ada buat satu jalan alternatif untuk bantu orang kampung di sana. Sebab jalan utama sana memang kereta api lah. Ada jalan raya, tapi jalan raya ni dia sampai Batu 61. Itu pun kereta macam kereta bas, kereta charter memang tiada yang sampai situ. Batu 61 tiada, ataupun Batu 62 tiada. Sebabnya jalan yang agak teruk. Sebab itulah tiada kereta charter atau kereta sapu, tiada sampai situ. Kena turun sampai ke Batu 60. Jadi mau tak mau dorang akan tolaklah troli. Korang boleh rujuk video yang saya bagi nanti. Sebab salah seorang penduduk Batu 62 tu, dalam lingkungan 50-an dalam umurnya, dia tak pandai main Facebook, tak pandai main laman sosial lah, dia pandai main WhatsApp saja. Jadi dia minta tolong saya, cuba tolong kongsikan video ni. Dia cakap, dia minta untuk kongsikan video dia tu supaya pihak-pihak berkenaan, khususnya macam pihak kerajaan lah, pihak yang berwajib daripada kerajaan atau NGO-NGO yang baik hati ataupun yang sudi membantu, tolonglah cari jalan alternatif. Saya difahamkan oleh penduduk Batu 62,5, tempat tu memang agak sukar lah. Sebabnya satu, line telefon memang tak dapat. Line telefon ada, tapi untuk kalau kita nak bertelefon memang tak boleh. Kalau macam nak WhatsApp tu boleh. Tu pun kalau kita hantar WhatsApp, dia loading. Sebab dia bukan H+ ataupun 3G ke apa, dia E+. Bayangkanlah tu. Jadi memang agak sukar lah, memang lambat. Jadi masalah dia di situ bukan saja kenderaan tak boleh masuk. Masalah dia lagi tiada pencawang internet untuk macam di bandar-bandar ni kan. Kan kita ada pencawang untuk line internet. Tak kira lah untuk line telekom lah, supaya senang kita berhubung. Pentingnya line telefon ni ialah bila kalau ada emergency, senang kita nak telefon untuk hubungi talian kecemasan. Di sana memang tiada, memang amat sukar. Siapa yang pernah pergi ke situ memang tahulah. Jadi permasalahan orang ni sudah agak lama, daripada bertahun-tahun sudahlah. Saya difahamkan oleh penduduk sana, sudah agak lama lah. Janji tinggal janji. Sebelum ni pihak kerajaan daripada pihak kerajaan Barisan Nasional pernah berjanji untuk menaik tarafkan, tapi sampai sekarang tiada. Adapun jalan raya yang dibuat oleh Barisan Nasional, Kerajaan Barisan Nasional, itu pun terbantut selepas tukarnya Kerajaan Pakatan Harapan. Selepas tukar dan sampailah ke hari ini, tukarnya kerajaan lagi, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional. Belum ada satu pun alternatif lain ataupun menaik tarafkan perkampungan di sana lah.
perkampungan apa nama orang kata pendalaman. Jadi pihak saya mewakilkan orang kampung di Batu 62 ataupun yalah Batu 62,5. Saya mewakilkan untuk membuat satu video dengan bertujuan harapnya pihak tertentu ataupun pihak kerajaan yang berwajib silalah buat sesuatu, bantulah mereka. Sebab tanpa kerajaan, tanpa bantuan daripada kerajaan mungkin tidak ada perubahan ataupun penaikan taraf tu memang tidak ada lah. Kalau narap NGO mungkin susah, memang agak tipis lah, memang sukar. Jadi pihak kerajaan sajalah yang mampu untuk membantu. Boleh boleh rujuk video saya nanti. Saya agak terkilan lah sebab perjalanan daripada Batu 60 daripada Batu 62,5 dia tolak troli sampai Batu 60 mengambil masa 2 jam jalan kaki tu, tolak troli kosong. Nanti balik pula penuh troli tu dengan barang-barang, dia tolak pula daripada Batu 60 sampailah ke Batu 62,5. Bayangkan, mungkin kalau kosong troli itu belum ada barang mungkin ringan lah, beban tak berapa beban kan. Tapi bila balik tu dia penuh dengan beras. Korang boleh tengok video tu. Beras berapa kilo, berapa puluh kilo tu. Ada 4 beras ya, ada 4 kapit beras. Kalau 10 kilo dan 40 kilo dan barang-barang yang lain lagi. Bayangkan berapa beratnya benda tu. Dia tolak pula daripada Batu 60, tolak sampailah ke Batu 62,5. Kalau tak buat macam tu memang susah lah. Memang nak makan macam apa. Kalau mungkin tempat tu ada orang kata macam ada mini market, mungkinlah senanglah warga Batan sana, warga perkampungan sana kan. Tapi ini mana ada. Ada pun kedai-kedai kecil, kedai-kedai runcit yang kecil. Memang tidak cukup bekalannya. Bayangkanlah sudah masa lockdown macam ni. Kalau semua beli barang dalam kedai runcit tu mana mau cukupnya. Lagipun kedai runcit kecil ni bukannya lengkap barang-barang dia. Kan? Kita pun faham lah. Jadi dalam video ni orang kampung penduduk kampung di sana sangat-sangat berharap dengan pihak kerajaan lah untuk menaik tarafkan supaya kehidupan orang di sana lebih lebih memudahkan bagi penduduk kampung di sana. Dalam keadaan macam tu, jalan dia hanya untuk kereta api lah, yang kalau macam ada apa-apa kemalangan, ada emergency, cuba bayangkan kalau ada emergency, contohlah ada kemalangan macam-macam lah, kemalangan macam mana, kemalangan parah lah, contoh macam kena batu ular atau macam-macam kemalangan, atau ada orang yang sakit. Bayangkan macam mana ada orang nak telefon talian kecemasan tu. Talian kecemasan. Macam mana dia nak hubungi? Sebab line telefon sana memang agak-agak susah. Kena keluar pergi ke Batu 60 ataupun Batu 62. Batu 62 tu boleh WhatsApp lah.
Sorry, bukan Batu 62, Batu 61. Boleh WhatsApp, tapi line slow lah. Kalau nak bertelefon tu memang susah. Nak hantar WhatsApp, takkan kita nak minta bantuan kecemasan macam emergency, ambulance kah, atau PDRM kah, atau apa sajalah, bomba kah, apakah. Kan kita nak guna WhatsApp, kan? Jadi diharap pihak tertentu, pihak berwajib, pihak kerajaan, tolonglah buat sesuatu. Harap-harap kerajaan Perikatan Nasional dapat dapat membuat sesuatu yang baru, yang sudah dijanji-janji oleh pihak kerajaan sebelum ini. Pihak kerajaan yaitu Barisan Nasional, dan selepas itu kerajaan Perikatan Harapan, dan yalah, tapi satu pun tiada yang tertunai ataupun yang kita nampak. Permasalahan di kampung tu sampailah sekarang sudah berpuluh tahun, memang agak lama lah. Jadi penduduk di sana sangat berharap Menteri Perikatan Nasional yaitu dapat membuat sesuatu lah. Orang kampung sana tak minta banyak, cuma ada orang minta buat satu jalan raya supaya memudahkan kendaraan masuk. Bila jalan raya dah cantik, kendaraan pun senang nak masuk untuk ambil penumpang. Bila berlakunya kecemasan pun senanglah orang nak berhubung dengan pihak emergency macam ambulans, bomba, PDRM dan lain-lain. Diorang hanya minta buat jalan dan buat line telefon untuk teletelefon supaya lebih saya pun tak pandai cakap lah untuk pancaran untuk tarik line telefon ni. Macam menaikkan taraf lah, kan sebelum ni kampung tu support hanya E+ internet dia. Mungkin kalau kerajaan dah menaik taraf, mungkin bolehlah diorang merasai 4G ataupun 3G. Selama bertahun-tahunnya tiada jalan situ, orang yang nak hantar anak ke sekolah terpaksa ikut kereta api pukul 5 lagi. Pukul 5 pagi kena bangun dah. Bayangkan 5 pagi kena bangun dah untuk bersiap-siap tunggu kereta api nak hantar anak ke sekolah. Kalau terlepas kereta api, maksudnya anak tak boleh sekolah lah. Bayangkan budak sekolah yang kena bangun awal lagi, pukul 4 kena bangun dah untuk bersiap-siap. Bayangkan hari-hari macam tu, Cuba kita bayangkanlah, kita rasa macam mana. Saya sendiri tak dapat bayangkan. Kita berharap sangatlah dengan pihak kerajaan, tolonglah bantu penduduk kampung Batu 62 dan kawasan-kawasan yang lain. Maksud saya kawasan daripada Pekan Beaufort hingga ke Batu 62 lah. Tolong buat jalan dan menaikkan taraf untuk line internet di situ. Kita berharap sangat. Okey, saya rasa setakat itu sajalah yang saya boleh sampaikan. Saya sampaikan ni apa yang saya cakap semua daripada daripada penduduk sanalah.
salah seorang penduduk sana. Saya sampaikan nih. Saya ada sediakan video tersebut. Nanti boleh follow up lah video tuh. Saya rasa sampai di sini sajalah. Dan saya minta tolong share video ini sampai ke tempat pihak berwajib, pihak kerajaan yang berwajib nampak video ini. Tolonglah, bantulah mereka. Penduduk sana tiada tempat lagi untuk mengaduh selainkan kerajaan. Kita berharap sangatlah kerajaan Perikatan Nasional ni, yaitu Abah ataupun Perdana Menteri kita ni, akan membuat sesuatu yang barulah. Kita berharap sangat. Jadi saya sekian daripada saya. Tolong share video ni. Oke, terima kasih dan assalamualaikum. Ciao. Inilah dia. Kereta api tiada. Belum ada orang bertindak mau pergi buat. Tidak tahu macam mana di jabatan kereta api negeri Sabah. Tidak kasihan orang kampung mau pergi beli barang dari Pekan. Inilah, pakai troli. Kairit pun tidak mau berani datang. Orang pun sibuk, tidak mau antar. Terpaksa dari rumah 62,5 pergi Batu 60 mau cari kereta. Tahan. Inilah dia hari ini punya keadaan. Ini kementerian sila turun Padang. Jauh lagi perjalanan. Jauh lagi. Sabarlah apa boleh buat. Parut mau kosong sudah, kelaparan. Paksa turun kedai. Ini kalilah. Baru balik menyorong lagi nih. Baru sampai Batu 60. Sekolah. Stesen. Itu kena banjir semua. Ini orang kena banjir. Sekolah semua kena banjir. Mau nyorong lagi nih 1-2 jam baru sampai nih, 2 jam. Kereta api setengah jam. Pakai troli 2 jam. Pangkak. Inilah tanggungan. Tapi jaga pilihan raya dorang. Manis. Inilah batang hidung semua tidak nampak. Ini rel. Panas lagi tengah hari. Sial betul-betul. Yang ini baru stasiun 61. Inilah dia stasiun 61. Baru sampai di stasiun 61. 61, 62, 1 batu setengah lagi. Inilah orang tengok lah. Sambung lagi perjalanan. Masih jauh. Baru sini Batu 60. Batu 61. Belum sampai lah sekejap. Limpas jembatan sungai itu di rumah orang. Baru Batu 61. Tuh rel. Stasiun 61,5. 61. Ini mau lalu sungai Batu 61. Jembatan. Nasib ini turun bukit. Tidak payah tungkat. Sungai. Kalau jatuh lagi barang habis. Kamu ganti.
Nah, ini las dia. Orang parking sini paksa jalan kaki. Sampailah ke rumah. Nah, inilah dia. Ini las. Inilah dia. Sudahlah, tiada kereta api di kampung. Tidak ada ini siapa-siapa yang pihak berkuasa minta prihatin mau kasih ulur bantuan, mau pergi ini memacam nih pengangkutan dari datuk nenek moyang pun sampai sekarang janji saja ada jalan raya. Diorang cakap mau buat jalan raya ini tahun lah, mau buatlah tuh cawangan tuh, lain pun tidak, pengangkutan pun tidak, lockdown lagi. Di KK, di bandar semua lockdown. Tapi di kampung-kampung ini kau tengok, makan lockdown bah semua, betul-betul lockdown. Nah, makan sagu. Nah, inilah dia. Nah, mana itu kerjaan semua batang hidung. Tapi kalau pilihan raya punya manis, inilah itulah bantuan disalurkanlah berbilion-bilion, naik taraf desa punya pandalaman. Sekarang pada buraklah semua itu. Nah, sampai sini saya jalan raya dekat Batu 62. Ini proyek waktu Barisan Nasional punya proyek BN sebelum Perikatan Nasional, sebelum warisan, sebelum Perikatan. Ini Barisan Nasional terbantut. Orang janji mau janji punya janji. Nah, ini yang kena banjir tuh hari. Habis semua. Sampai sini saya jalan raya dia. Yang kerajaan Barisan Nasional bagi. Dia cakap akan sambung satu hari nanti. Suatu hari tidak tahu lah. Mungkin 2030 lah. Nah. Inilah dia, mau tahu. Nah. Tadi saya mau ikut sini tuh, tapi itu Catur Pairit tidak sanggup. Turun naik bukit. Sampai sini saya jalan raya yang diperbaiki Barisan Nasional. Dia cakap akan sambung. Tunggu budget 2021. Punun lah. Nah. Baru sampai stasiun 62. Ada setengah batu lagi. Di rumah Pak En sana.